Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat semua sahabat-sahabat pakcik semua. Jadi hari ini kita teruskan kelas mengaji tulis artikel jurnal berindeks. Okey, kita fokus hari ini terkeluar sedikit daripada artikel, iaitu kalau konsep dia tip and tricks dari segi jenis-jenis artikel kita dah habis. Cuma hari ni adalah extra, adalah book review. Kenapa pakcik nak share juga book review ni pada pandangan pakcik, bahawa kita memang biasa dah refer buku. Biasanya buku-buku yang kita kata buku teks ataupun buku mains book, research ataupun reference book, academia book ataupun content books yang biasanya dalam sekolah besar lah, sama ada buku tu daripada Taylor ke, daripada Sign Direct, Palgrave, daripada Sage. Okay? Dan bila kita nak buat review buku ni, dia kena adalah buku-buku yang baru, buku-buku yang bersesuai. Okay? Ni kita akan cerita sikit definisi apa itu book review. Kemudian kita akan cerita lebih kurang ada dalam 13 contoh book review. Nanti refer juga dalam Google Drive. Nanti saya attachkan semua full artikel 3.13 tu bersama dengan slide dengan juga video. Okey, yang ini adalah option yang ada supaya saya mohon dan saya seronok sekiranya sahabat-sahabat semua dapat juga menerbitkan book review. Selain daripada menerbitkan research artikel, dah berjaya terbitkan artikel literature review, kemudian dah berjaya dekat paper general review, dah berjaya paper dekat conceptual pun dah berjaya. Nanti saya tengok you all pun berjaya dekat short communication, dan hari ni juga nanti you all akan berjaya juga bila buat book review. Tak payah banyak. Book review ni cuma satu buah buku you review, tulis dari segi range. Kebanyakannya muka surat dia 1 ke 3 muka surat review je. Nanti saya cerita sikit komponen-komponen yang ada dalam book review. Okey. Dari segi definisi dia okey, book review adalah ulasan dari sebuah buku yang terbaik. Saya definisikan yang terbaik ni biasanya, of course lah, bila penerbit pun dia nak tengok buku yang kita review tu dari kalangan penulis atau author yang terbaik, bidang bertepatan dengan jurnal itu. Okey, kemudian publisher juga daripada tersohor. Maksudnya yang terbit buku tu pun yang tersohor. Okey, dia macam ni. Kita nak review buku dan kemudian kita nak hantar dekat jurnal, tapi dia bukan jurnal, dia adalah book review. Jadi kita hantar dekat jurnal, hantar je dekat jurnal. Contohnya nak hantarlah jurnal mana-mana. Okey, jurnal dekat Elsevier ke, kat mana contohnya, hantar jurnal kat Elsevier, tapi kita bagi orang hantar kat jurnal tu, kita dah hantar dekat jurnal tu. Itu dah hantar research article, boleh hantar kat jurnal tu. Boleh hantar conceptual paper pun hantar kat jurnal tu. General review pun kat situ, literature review kat situ, short communication pun kat situ. Jadi book review pun kat situ, tapi kategori dia book review. Review satu buku, contohnya. Tapi bila saya investigate, mostly buku-buku tu adalah buku-buku yang kita tahulah publisher, saya sebutkan tadi lah, publisher yang tersohor. Okey. Kita kena pastikan judul buku tersebut dia matching dengan nama, dengan scope of journal. Okey, kalau jurnal tu berkaitan dengan entrepreneurship, jadi buku yang kita review tu adalah entrepreneurship. Yang kita tahu yang buku you refer tu memang scholar ataupun publisher dia memang terkenal dalam bidang entrepreneurship. Okey, ulasan buku juga perlu memilih buku yang terbaru. Okey, buku terbaru bermaksud tahun terbitan yang baru. Okey, kebiasaannya ditulis sebanyak ataupun dari segi jumlah muka surat dia, macam saya sebutkan tadi, 1 ke 3 muka surat. Okey, ada ulasan, cuma beza ulasan ni ada beberapa melalui pakcik punya investigations. Ada yang buat ulasan, ulas dia 1 muka surat without any citations. Okey, tapi ada juga yang buat citation. Bila saya tengokkan dalam range, mungkin akan lebih banyak, tapi melalui 13 paper yang pakcik review, mostly yang buat citation ataupun akan jadikan lepas cite akan ada reference lah. Bila ada reference tu dia tak lebih daripada 6. Maksudnya 1 hingga 6. Jadi dia 0 hingga 6. Sebab tak ada reference pun, tak ada citation pun boleh. Kalau nak buat reference, nak buat citation boleh, tapi tidak lebih daripada 6 citation and reference. Okey, dari segi bilangan penulis,
Dulu bila sebelum-sebelum ni memang kebanyakan secara kebetulan bila saya investigate yang book review ni kebanyakan ditulis oleh seorang sahaja, kan. Jadi bila saya review pula beberapa hari ni, jumpa juga orang tulis lebih daripada seorang. Maksudnya walaupun tulis selai tapi ditulis oleh beberapa scholar. Maksudnya penulis bersama lah, penulis utama dan penulis bersama. Jadi ada juga yang tulis bersama. Jadi ada yang jumpa. Dalam ni kita akan tunjukkan yang ada juga ada satu topik tu, satu book review tu, saya akan tunjukkan berapa banyak jumlah yang ditulis sebagai penulis bersama. Okey, bertepatan juga dengan dia macam short communication. Sebab yang ni konsep muka surat pun satu, short communication pun ada satu muka surat, book review pun boleh satu muka surat, tapi tuntutan dia kena ringkas, pendek tapi jelas dan mudah difahami. Jadi itu tuntutan sama macam short communication walaupun pendek. Cuma saya tak jumpa short communication ni, mungkin satu je lah, in general lah, sikit lah, tak signifikan sangat. Tapi kalau short communication masih ada lagi figure dan table. Tapi kalau untuk book review ni biasanya dari segi ayat lah. Jadi apa dari segi positif selain daripada menerbitkan, kita berjaya menerbitkan, selain daripada artikel kita dapat menerbitkan book review. Kita memang baca buku tersebut, kita review buku tu, kemudian kita hantar dekat Elsevier, terbit pula, kan seronok tu. Maksudnya sekarang ni baca buku pun boleh menghasilkan sesuatu output yang dipanggilkan sebagai book review. Dia banyak kan, kita pergi seminar, kita dapat proceeding bukan journal, dia proceeding. Kita pergi tulis kat surat khabar, itu dapatkan satu penulisan dalam keratan surat khabar. Sekarang ni kita buat book review, itu semua kita panggil journal. Tapi beza dia book review berindeks. Jadi kalau konsep dia, saya punya book review tapi Q1 ada impact factor tapi book review je lah, tapi dia bukan kategori journal. Jadi apa beza dia? Dari segi sistem Scopus dengan WOS detect. Tapi nilai pemberat, contohnya nak syarat bergraduat, nak kena ada journal, book review bukan journal. Untuk syarat untuk kenaikan pangkat, book review bukan journal. Jadi dia cuma consider kita nak menzahirkan sesuatu benda, karya kita lah. Lepas baca buku kita review. And kalau tanya saya positif. Cuma kita kena belajar. Sebab tu pakcik usahakan juga untuk siapkan slide, mostly 55 slide untuk kita berkongsi macam mana nak menulis book review yang baik. Okey, ini dari segi investigation berapa belas saja. Okey, mungkin lepas ni sahabat-sahabat semua boleh review lagi, mungkin dapat yang terbaik dan sebagainya. Okay, limitation je masih time PKP ni, pakcik review yang open access sebab pakcik tak boleh nak access yang luar. Jadi pakcik dia terpaksa gunakan yang open access. Jadi the way selection artikel tu yang mana yang ada open access saja. Jadi tak banyak options. Okay, alright. Jadi kita mula dengan first paper ya. First paper yang kita nak book review ni, jurnal ni dia punya tajuk buku, dodol buku yang dia nak review tu adalah Back Analysis in Rock Engineering. Back Analysis in Rock Engineering. Okey, kita lihatlah nama jurnal yang dia nak hantar. Nama jurnal yang dia nak hantar adalah Journal of Rock Mechanical and Geotechnical Engineering. Jadi kita tengok kat sini, nama jurnal dengan judul buku yang dia nak review related. Keyword dia, kalau buku tu Back Analysis in Rock Engineering, tu judul buku dia. Nama jurnal Journal of Rock and Mechanical and Geotechnical Engineering. Yang tu yang macam saya beritahu tadi, kita sewajarnya review buku, biarlah judul buku tu selari dengan nama jurnal ataupun scope of jurnal. Okey, jadi buku ni memang ada tulis kat situ book review. Jurnal ni memang ada indeks lah, Scopus. Okey, kemudian saya ada screenshot. Bukanlah tunjuk screenshot tu saya letakkan semua muka surat. Nanti nak tengok semua muka surat, nanti you pergi kat Google Drive tu, nanti you download artikel yang saya bagi tu. Saya cuma nak tunjuklah dari segi saya snapshot mana-mana perenggan yang saya kata yang ni you kena belajar dari segi pengolahan, dari segi bahasa, cara nak menulis. Kita faham kalau book review tu, kalau buku tu ada 10 chapter, you akan ulas chapter 1 buat apa, chapter 2 buat apa, chapter 3 dia ada apa, chapter 4 ada, itu namanya review. Tapi sebenarnya kita boleh kita boleh reflect,
kita boleh kontras, kita boleh compare buku dengan buku sebelum ni, maksudnya dengan sekolah lain ke, ataupun buku ni buku bersiri. Kemudian ia boleh critics, so ia boleh synthesize, so kita boleh macam meng-upkan dia lah kalau betul buku tu bagus. Jadi kita tahu kelebihan buku ni dari segi macam mana, apa dia punya challenge, apa dia punya obstacles. Okey, jadi kita konsep review ni tujuan dia, sebab dia tak banyak, satu muka surat atau dua muka surat ataupun 3 maksimum. You akan belajar teknik. Jadi teknik penulisan dalam book review tu boleh kita belajar untuk kita tulis dalam tesis dengan artikel penuh juga. Macam ni buat ayat. Okey, saya ada ni yang kita akan bincang sikit-sikit lah poin-poin. Tapi tak adalah pakcik nak cerita artikel ni satu persatu, 13 artikel tu nak cerita memang tak cukup lah masa. Kalau biasa pakcik allocatekan kurang sejam je video ni. Okey, jadi kita cuma ambil poin-poin yang penting. Okey. So buku yang bertajuk Back Analysis in Rock Engineering ni, jadi dia ceritalah apa konten dalam buku tu. Okey, contoh-contoh perkataan yang saya rasa lah mula-mula dia cerita dululah dalam ni poin-poin ni, dia cerita the class of analysis discussed this book. So dia beritahu lah kan, sometimes kita panggil dia adalah formal back analysis. So in geotechnical engineering practice, in term of back analysis is what? Jadi dia ceritalah dalam topik ni memang formal back analysis, tapi dalam konteks in geotechnical engineering practice in term of back analysis. Jadi dia mulakan dulu penulisan book review tu, dia jelaskan dari segi the title, kenapa dia pilih tajuk buku tu back analysis. Okay, kemudian dia cerita, kemudian macam biasalah bila menulis ni dia kena ada kontra. However, the formal back analysis discussed in this book are based on the equation of engineering mechanics. Dia ceritalah. Namun demikian, itu bagusnya kita bukanlah report yang A lepas A, B, yang kadang-kadang kita kena ada apa emotion turun naik. Okey, kemudian dia cerita lagi saya ambil poin-poin. Okey, indirect approach on other hand, kadang-kadang kita boleh belajar ni, inilah macam academic flashbang juga ni. Jadi kita boleh ambil ayat dia tu kan, macam ni lah. On other hand, avoid the aversion of the mathematical equation of stress analysis so that it can be readily applied, bla 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 bla. Okey, jadi tujuan kita tengok book review ni, kita nak memantapkan dari segi penggunaan ayat, huraian macam mana. Selain daripada kita belajar lepas ni nak buat book review, kita nak belajar macam mana nak buat book review. Pada saya sama, kita boleh upgrade kita punya tesis ataupun research grant ataupun research artikel penuh. Cara kita nak menulis, kita kelemah. Tak semua orang yang dia ada fakta yang baik. Dia ada fakta yang baik, dia dah buat matrix yang baik. Jadi bila dia nak menulis, dia perlukan ada banyak huraian. Jadi selain dia baca ataupun refer buku academic flashbang tu, book review another option untuk belajar dari segi pengolahan ayat dan sebagainya. Okey. Jadi lagi ada artikel lagi, saya ambil poin-poin penting yang seronok dekat book review ni. Jadi apa ini, one of the important contributions, dia nak cerita sumbangan ni kan, penulis buku ni. One of the important contribution made by Professor Sakurai. Professor Sakurai adalah yang menuliskan buku back analysis ni. Okey, dia ceritalah one of the most important contribution. Jadi tu ayat dia. Jadi kemudian dia ceritalah chapter by chapter. Kemudian last dia tulis, this last chapter was prepared ni bla 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 bla. Okey, nanti you ambil, nanti bila baca artikel ni nak highlight ke dan sebagainya, guna supaya you boleh tahu teknik nak buat book review ni. Kalau belajar, saya dah proof dah, test kat dengan my student saya, memang boleh jadikan assignment. Pertama dia kena belajar dulu macam mana nak book review. Kemudian bila dia hantar assignment kat saya nampaklah dari segi kematangan dia menulis. Of course lah grammar tu sikit-sikit biasalah, tapi dia tahu apa dia tu book review. Maksudnya walaupun dia student degree, tapi dia boleh faham apa maksud saya. Tapi saya yakin yang mendengar ni kebanyakan postgrad, akademia, pensyarah dan sebagainya. Rasanya you faham maksud saya. Kita nak belajar dari segi jenis, ni jenis book review. Kan macam saya sebut, tips investigation sangat penting. Cara kita menyiasat, cara kita melihat kepada sesebuah jurnal tu. Book review pun kadang-kadang setiap jurnal ada berbeza-beza cara. Jadi kita kena tengok macam ni saya tunjukkan tadi, yang ada reference, ada yang tak ada reference. Kan nanti kan saya tunjuk lagi lah jenis-jenis yang ada. Yang sekarang ni yang saya tunjuk ni jenis yang umum. Maksudnya yang tidak ada reference, dia ulas dia. Okey, dia go through chapter by chapter, tapi yelah kita ada perenggan demi perenggan. So macam mana kita nak cerita by perenggan tu ada isi-isi yang baik.
Okay, kita pergi buku yang kedua. Kita ada 13 buku kan, kita kena go through, ambil poin-poin penting dalam setiap buku tu. Okay, tajuk buku yang kedua ni, tajuk dia The Disruption Dilemma. The Disruption Dilemma. Okay, so diterbitkan oleh MIT Press pada 2016. So dia buat 2 muka surat. Jadi dia ulas buku ni 2 muka surat. So yang ni tak ada reference, maksudnya dia tak ada cite apa-apa. Dia ulas je buku tu straightforward secara direct. Okay, so cuma dekat jurnal yang dia hantar tu, nama jurnal tu Journal of Innovation and Knowledge. Journal of Innovation and Knowledge. Okay, mungkin disruption dilemma tu match dengan knowledge tu, innovation and knowledge. Okay, bila saya tengok pada artikel ni, kadang-kadang dia maksudnya bila review ni pun boleh masukkan funding kan, kalau ada isu pasal conflict interest, dia boleh buat acknowledgement. Jadi kita boleh buat acknowledgement juga kalau nak review books ni. Jadi itu yang menarik juga, yang benda yang kita tidak tahu sebelum ni, yang mana kita buat book review pun boleh buat, boleh highlightkan ada funding ataupun acknowledgements. Okey, kemudian kita akan lihatlah poin-poin penting dalam buku ni yang dia review. So kat sini general lah, saya nak baca panjang sangat. Jadi ceritalah teknologi innovation is greater efficiency in the production. Mula-mula ceritalah kelebihan teknologi innovation. Okey, dia cerita semua. Saya ada highlight line warna merah tu. However, saya memang suka however ni. Jadi dia reflect. However, the very shift to higher frontier goes hand in hand with disruption in the prevail production process. Jadi dia cerita benda tu. Jadi kita bukan hanya mereport apa yang ada dalam buku tu, kita pindahkan kopi ayat dia. Kita cuma macam mengulas apa isi yang ada kat buku tu. Jadi kadang-kadang kita cerita benda yang positif, ada benda cerita negatif. Kan saya tunjuk cerita yang bila ada setengah orang buat research, kadang-kadang dapat negatif tau, result yang negatif ataupun tidak sama seperti yang dia rasa ataupun daripada hipotesis tu sendiri. So macam mana buku ni dia bagi reason disebabkan oleh negatif result tu. Okay. Kemudian poin penting dia kata, not only is arrival of new technology unpredictable, but it is also uncertain if the technology will end up becoming successful and therefore destructive. Kan sedap ayat dia tu. Jadi ni line ni memang saya ada. Kalau you nak guna ayat ni, boleh guna ayat. In order to succeed, firm need to be forward looking and adaptive changing and business environment. Tu kadang-kadang bila kita tulis tesis pun, kalau tanya saya, kita nak mulakan permulaan yang bagus dalam tesis contohnya, kita nak ayat yang bagus untuk permulaan ayat. Jadi ini contoh-contoh yang pakcik highlight dan mana kita boleh belajar daripada book review. Selain daripada kita nak buat book review lepas ni, kita belajar juga cara menulis perenggan yang baik. Okey, book review yang ketiga, judul dia Ethics, Medicines and Information Technology. So publisher dia Cambridge University. Okey, dia ada dua muka surat juga. Maksudnya dia buat 2 ulasan buku sebanyak 2 muka surat. Okey, kebanyakan yang saya review ni, bukan kebanyakan, mostly semua daripada Science Direct. Maksudnya jurnal tu daripada Science Direct. Okey, yang ni nama jurnal tu adalah Journal of Biomedical Informations. Biomedical Information. So topik atau judul buku yang nak review tu adalah, yang saya sebutkan tadi lah, Ethics, Medicines and Information Technology. Kenalah Biomedical Information, tajuk buku Ethics, Medicine and Information Technology. Jadi tajuk memang kenalah. Okey, yang ni memang setakat ni yang saya review daripada tadi semua masih lagi di review ataupun yang mengulas buku ni seorang. Okey. So saya ambil point yang bagus yang dalam buku review ni, the volume itself is relatively slim. Okey, contohlah nak kata, walaupun buku ni ditulis dalam kuantiti yang nipis ataupun ringkas, tapi ada benda yang positif. Ada cakap, but this is a positive attribute as the book focus in high level critical issues. Walaupun buku tu nipis, buku dia pendek, tapi dia ada memberi high contribution dari segi isu, dia kata critical issues. Dia punya ayat kat situ. Kemudian poin yang penting, the final 2 chapter, maksudnya 2 chapter yang terakhir, kalau dia review buku ada bab tu, the final 2 chapter focus on the future. The first chapter deal with digital hack. Dia
cerita lah. Maksudnya dua bab yang terakhir itu dia akan cerita pasal futuristic. Okey. Kemudian dalam buku ni appendix. So appendix pun boleh review. To appendix provide codes ethic from bla bla bla. Jadi yang dalam buku tu yang ada buat appendix pun kita boleh ulas. Okey. All in all, ayat kan kalau bahasa. All in all, this is an excellent compact volume that can serve as a number of purpose. Maksudnya cakap all in all, this is excellent compact volume. Jadi kalau kita nak review pun boleh juga kita bagi satu motivation ataupun nak kata satu untuk ayat pujian kelebihan yang ada pada buku ini. Okey. Okey, seterusnya kita review berapa dah? 4 So kita teruskan buku yang berikutnya, book review. Nama judul buku yang kita nak review adalah Novel Method and Comprehensive Insight into Pattern Search. Ini cerita pasal pattern lah. Okay. Nama jurnal dia World Pattern Information. Kan kena tu judul buku dengan nama jurnal di matching. Okay. Jadi tak ada isu lah dekat sini, dia ada berkaitan. Masih di review oleh seorang saja. Okay. Dia ayat awal-awal lagi saya ambil point dia kan. Patents are essential instrument for technology based company to use protect their invention and appropriate R&D activity or funds. Ini tu permulaan. Jadi kalau orang kita boleh mulakan perenggan untuk buat berreview ni, buat introduction. Nanti tengoklah bahagian yang saya ada line tu. Nanti kalau kata okay, nak start buat review perenggan apa nak buat apa. Jadi ada yang saya snapshot perenggan pertama, ada saya snapshot tengah-tengah, ada yang banyak ambil conclusion. Tapi banyak yang saya snapshot adalah introduction dan conclusion. Tengah-tengah tu biasanya orang akan cerita dalam bab 1 ada apa, bab 2 ada apa. Jadi banyak yang bab nak kupas, nak kritik tu sama ada dekat depan-depan ataupun dekat yang belakang sekali. Okey. Jadi poin penting lagi. Okey, kita boleh letak tau dalam satu perenggan ni menarik. Dia letak satu perenggan yang dekat dah bawah tu, nak dekat lalas tu. Start je perenggan recommendation titik 2 bertindih. Oh, dia terus letak dia ulas buku ni bagi recommendations. So dia bagi satu perenggan tu cerita recommendation untuk diulas buku ni. Jadi kita boleh juga beri cadangan untuk tambah baik ataupun dalam buku ni juga apa yang you nak recommend tentang buku ni. Ada dua elemen tu. Yang pertama dari sudut direct kita recommendkan buku ni. Yang kedua kita boleh recommend buku ni dari segi masa depan untuk volume yang akan datang sejauh mana dia nak tambah baik. Okey, seterusnya buku kebetulan nampak jodoh dia sebab ada perkataan Malaysia, ada perkataan satu daerah di Malaysia lah, directly Kuala Lumpur. So tajuk buku tu The Others Kuala Lumpur, Living in the Shadow of Globalizing Southeast Asian City. Kan? So di antara jurnal dekat Journal of Urban Management. Kenalah tu. Cerita pasal global cerita living in shadow of globalizing Southeast Asian. Jadi kenalah ASEAN City, betul cerita pasal bandar, kemudian cerita pula Journal of Urban Management. Masih lagi book review. Okey, walaupun dia cerita pasal hal Kuala Lumpur, cerita pasal global city ni, tapi yang review ni adalah orang Taiwan. Okey. Book review, masih book review, direview oleh seorang. Saya ambil poin-poin yang penting. Saya ambil satu poin dah bawah-bawah This is argued as form of politic correctness. Maksudnya dia kata this is argued as form of political correctness construct a top-down Malaysia identity that turn culture multi-city into singularity. Maksudnya ceritalah this is argued as jadi ada cerita jugalah dari segi buku tu kita buat hujah ataupun argue berdasarkan dalam konteks ni cerita pasal politik. Jadi kita boleh juga cerita ekonomi ke, sosial ke, teknologi ke dan sebagainya. Okey. Saya cuma ambil penting-penting lah. Terlalu banyak untuk discuss. Jadi saya nak review 13, saya ambil poin penting-penting dia. At least kita ambil something lah. Sambil-sambil saya nak encourage you all supaya boleh buat book review lepas ni. Selain tu kita belajar sama-sama lah. Pakcik pun boleh belajar sekali. Okey. So ni sama juga ni yang sambungan buku tadi, poin-poin dia. Okay, in other Kuala Lumpur is a representative and critical work. So saya highlight representative and critical work which reflect to the ASEAN urbans in the sophisticatedly into multi-central build up everyday context. Tadi keyword kat sini adalah representative and critical works. Jadi kita boleh juga kupas tentang buku ni. Okay. Seterusnya buku ni berkaitan dengan ini menarik sikit dia punya. Kalau tengok artikelnya si ada gambar sikit. Gambar tu bukan gambar, nanti you tengoklah gambar tu apa So kita nama tajuk dia, buku tu simple je, Finding Our Way.
Finding Our Way. So buku tu kan, dia publisher adalah daripada Princeton University Press. Okay, pada tahun 2018. Okay, you tengok nanti tengok buku dia, ada macam ada gambar, nak kata gambar map pun ada, lepas tu ada gambar macam ombak, lepas tu ada kapal layar. Ni tu Finding Our Way, mungkin dia nak expresskan maksud buku tu dalam bentuk gambar rancang. Jadi kita boleh juga, bukan kita, mungkin editor, mungkin maybe authors atau maybe editor yang masukkan gambar itu, saya tak pasti. Okay, jadi kat sini tengoklah nanti book review. Kita masih lagi book review pun baik seorang daripada orang US, Nora ni. Okay, so dah ada ayat dia lah. Dia start dengan kataan, contohlah start snapshot dia kata, however ethical and technical treatment will not have been as engaged or as easy to read. Jadi saya memang highlight tu adalah engaging or as easy to read. Jadi macam mana lah, the book is an invitation to the banquet and appetizer before the feast. Jadi ini ada benda yang you akan tengok lah cara point-point ni. Tapi saya kat sini saya highlight yang saya rasa saya seronok, saya nak guna ayat dia adalah, selain daripada gunakan however tu, adalah engage or as easy to read. Okay, maksudnya nak beritahu tentang kelebihan dalam buku ni, apa yang seronok, apa intipati ada buku ni, yang mana mudah untuk kita boleh terima dan kita boleh faham. Okay, book review yang berikutnya, ni buku ni specifically jurnal yang saya nak bincang ni. Jurnal ni memang banyak, especially untuk orang management. Ni adalah salah satu jurnal yang saya lihat paling banyak yang dia boleh accept book review. Jadi bagi orang-orang especially dalam sains sosial atau management, jurnal ni dalam sains direct, tadi saya sebut banyak engineering, medik, cuma ini ambil contact management. So jangan you boleh hantar sebab banyak, saya rasa dalam bidang pakcik pun ada yang seriously kat sini. So nama jurnal tu saya tak tahu nama penuh dia, tapi dia memang tulis kat sini adalah IIMB, tapi kalau saya dapat nama penuh dia, Indian Institute of Management Bangalore. Okay, jadi Bangalore ke Bangalore? Bangalore. Orang Jawa pula bunyi dia kan. Jadi IIMB Management Review. Okay, memang jurnal ni memang banyak orang hantar book review. Kalau you tengok dekat Sains Direct, kalau you pilih, kita kan boleh pilih filter kan. Kita filter contohnya ambil bidang management. So yang paling tinggi, malah paling tinggi meninggalkan jurnal-jurnal yang lain. Memang jurnal IIMB ni memang sangat positif. Malah dia menggalakkan buat book review. Jadi itu tujuan buat investigate. Jadi kita tahu mana satu jurnal yang memang disuka dengan book review. Saya recommend this one. Buku ni selain pada dia berindeks juga, dia WS dengan Scopus, dia terima juga book review. Hantar, belajar, tak susah. Kalau you all tengok full article, simple je. Jadi kita pun boleh buat. Of course lah, memang first time buat memang sangkut-sangkut lah. Tapi kalau dah buat sekali, terbit pula tu, you akan increase you punya motivation. Okay, masih lagi ditulis oleh seorang. Okay, poin penting kat sini saya ambil satu ayat simple lah. Another strength of the books. Okay, saya cakap terus terang, ni kelemahan saya. Kelemahan pakcik lah. Pakcik kena dapatkan satu keywords, satu tema dalam perenggan tu apa. Kalau macam dapat another strength of the book. So kita tahulah, okay, kita boleh cerita satu perenggan pasal kekuatan buku ni. Okay, so ayat penuh dia, another strength of the book is the inclusion of small half page that can be used to illustrate key issue and concept. Menarik ni. Boleh copy ayat dia, kita ubah sikit lah dalam tema buku yang kita nak review tu. Okay, the chapter also come with the reflection questions that could be used by reader to revise and recall a concept in the chapter. Ayat ni tu yang sedap tu. Dia kata boleh belajar balik kan. Macam pakcik ni dah lah tak apa nak pandai sangat English. Okay, kemudian menulis lagi dah tak apa nak pandai. Jadi at least kena belajar bagaimana orang menggunakan ayat atau mengolah ayat dalam menulis yang baik. Jadi kita belajar lah. Kita belajar sama-sama. Okay, kemudian saya just highlight lah kan. The two above explanations suggest a negative correlation. So paper ni nanti slide nombor 30 bagi siapa-siapa yang nak belajar tentang bila dapat finding yang negatif, macam mana nak buat penulisan kan. So ni contohlah, the two above explanations suggest a negative correlations between family ownership and size, but have very different implication for policy and for family business themselves. However, bla bla bla. Jadi kita tengoklah kan, saya memang suka memang kalau ada sedikit masa tapi tak tahulah mana ada peluang masa, ada rezeki dapat lebihan masa, memang saya memang berhajat untuk menyiapkan satu slide ataupun buku tu impian lah.
yang mana nak cerita dalam mana keadaan yang mana kita dapat finding negatif, apa kita nak buat. Kita dalam research nak dapat A, tiba-tiba dapat B. Jadi saya nak mengumpulkan justifikasi bagaimana kalau kita mendapatkan sesuatu dalam penyelidikan, sesuatu yang tak sama seperti apa yang kita nak. Jadi setiap researcher akan memberi satu justifikasi bagi nak menyokongkan juga kenapa dapatan yang kita dapat sebegini. Jadi kita nak tengok sejauh mana the way explaining, orang buat penjelasan yang berkaitan bila dapat satu result yang negatif ataupun tidak signifikan dan sebagainya. Okay? Sebab saya tengok mostly researcher yang baru bila dia dapat negatif atau tidak signifikan, dia terus risau. In the end dia manipulate data bagi signifikan juga. Jadi kita nak avoid, kita nak biar jadikan natural setting supaya kalau dapatan dia negatif tak apa, biar jadi akan jadi new contribution. Walaupun kita orang yang ke-100 kaji benda tu, 99 sebelum ni semua positif, jadi kita dapat negatif tadi itu. Tapi pada masa yang sama, okay, biasa kalau macam saya orang method, kalau orang dapat result negatif, selain daripada kita okay bagusnya negatif finding baru, kita akan tengok dari segi proses penyelidikan. Mostly lah kalau saya investigate, saya boleh identify lah. Kalau setakat ni lah, bukan kata saya pandai, setakat ni 80% saya investigate, saya tak boleh terima dapatan negatif tu sebab dia salah proses research, salah pilih sampel, validity tak rigorous, banyaklah aktiviti dia salah dalam proses research tu. Sebab itu punca dia dapat negatif. Bukan dari segi result je, soalan tak betul, soalan tak sesuai tanya dengan orang yang tepat, soalan ni kau bagi kat orang tu tak sesuai, soalan ni bagi kat cikgu, memang semua cikgu, tapi soalan ni lebih sesuai untuk cikgu yang ada pengalaman 10 tahun ke atas, dia baru cikgu kerja 2 bulan, macam mana nak jawab soalan ni. Benda-benda macam tu semua kita very particular lah, kita akan tengok. Sebab itu bersifat dalam kuantitatif, dia precise dan accurate. Jadi tak boleh buat apa dah filosofi dia macam tu, kan? Alright, kemudian kita teruskan, kita review buku. Saya dah ingat dah jodoh ke berapa dah, dan kita teruskan. So book review ni satu muka surat. Tadi yang kat atas mostly dia 2 muka surat. Sekarang ni kita nak tengok satu contoh yang mana ada beberapa contoh lain kot. Yang lain juga yang ada satu muka surat. Ini salah satunya yang saya review adalah satu muka surat. Okay, tajuk dia simple je. Okay to proceed. And what every healthcare provider should know about patient safety. Tajuk dia, what every healthcare provider should know about patient safety. Okay to proceed. Okay, jurnal ni daripada British Journal Anesthesia. Okay, dia adalah book review, di-review oleh seorang. Okay, tajuk saya sebut tadi, okay to proceed, what every healthcare provider should know about the patient safety. Kita tengok apa poin-poin penting dia. So dia buat macam satu macam dia kata a couple of interesting quote. So dia ambil quote from okay to proceed tu. Adalah kat sini, baca nantilah saya ambil satu lah. A culture of safety cannot be detected. It is the commitment of workers to provide the care they would to demand for themselves. Tu dia quote. Jadi dia boleh ambil quote juga. Maksudnya kita boleh buat quote. Kalau selain cakap couple quote tu maksudnya ada 2 lah. Dia buat 2 quote. Satu lagi cakap, a just culture does not punish individu for human error at risk behavior. Ada cerita lagi lah kan. Jadi kita boleh buat quote juga. Ini yang kita nak kena belajar ni. Nanti orang tanya, boleh tak saya nak buat quote sikit? Boleh tak saya nak kritik dia? Boleh tak saya nak kupas dia? Nak highlight tu? Ini tujuan bila kita review 13 book review ni. At least you dapat something keyword ataupun skill ataupun panduan untuk kita menghasilkan satu book review. Overall, ni biasa lagu ni orang kata awal. Tadi kita sedap. All in all, ni overall, this is great introduction to patient safety which would enhance any junior trainee perception and experience. Menarik tu. Jadi ada yang main titik 2 titik dan sebagainya. Okay, seterusnya kita masih lagi book review. Ini ada 2 muka surat. Sekarang ni satu stage yang sekarang ni saya nak review, yang mana kita review buku. Okay, tapi kita review buku tu tapi kita cite juga daripada jurnal atau buku lain. Untuk kita nak compare ke, nak kata menyokong ke dan sebagainya, kita ada buat sedikit citation. Kalau dekat artikel yang kita nak bincang sekarang ni, ada buat 2 citation. Okay, nama tajuk buku tu I Cook 4H, I Cook 4H, Cooking, Eating, Playing Together. Ada 4 tu lah, Cooking, Eating, Play Together. Jadi apa yang kita akan bincangkan dalam buku ni. Okay, so dia terbitkan dalam New Resources for Nutrition Educators. Sesuai lah buku tadi cerita pasal eating, apa tu nutrition tu kan.
cooking, eating, playing together. Jadi dia kaitan dengan cooking, eating tu memang ada kaitan dengan nutrition. Sebab tu nama jurnal dia New Resources for Nutrition Educator. Adalah ada gambar sikit, gambar cooking, eating tu, gambar chef tu, ada gambar tak ada masalah, ada gambar tu. Saya rasa gambar ni bukanlah authors yang buat, mungkin editor yang buat. So dia ada dua reference lah. Reference tu satu daripada jurnal, satu lagi daripada website. Jadi dia gunakan dua reference. Jadi kita pergi dekat isi dia. So dia mulakan ayat dia, a unique features of the program 4H tadi lah, yang cooking, eating tadi tu kan. Jadi dia kata a unique features of the program. Jadi ayat tu menarik. Ayat peringatan yang kedua dia kata